Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk kali ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya bagi sebatian karbon iaitu lemak. Okey, lemak ni ialah ataupun lemak dan minyak adalah ester semula jadi. Okey, lemak dan minyak hampir sama. Okey, sama tetapi berbeza dalam keadaan fizikal. Jadi kita tengok kat sini, lemak ni kita jumpa dia dijumpai dalam haiwan. Contohnya seperti lemak lembu, kambing kan yang kita makan lah. Okey, lemak ni kalau perasan dia wujud dalam keadaan berpejal pada suhu bilik. Contohnya lemak ayam lemak ayam kan. Dia wujud dalam keadaan berpejal pada suhu bilik. Kita boleh nampak ketul-ketul tu kan. Okey. Tetapi kalau minyak, minyak. Bila kita sebut minyak, dia mesti sumber dia mesti daripada tumbuhan. So, minyak ni wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Contoh minyak, apa? Minyak kacang soya, minyak jagung, minyak zaitun kan. Tapi kalau minyak kelapa, dia bukan kategori minyak sebab dia kalau dalam suhu bilik minyak kelapa ni kadang-kadang dia wujud dalam bentuk berpejal dah. So kita tak boleh katalah dia minyak. Tapi contoh-contoh lain yang sumber daripada tumbuhan ni semua kita panggil dia minyak. Dia jatuh kategori minyak bukan lemak. Okey. So first kita tengok pembentukan lemak. Jadi pembentukan lemak ni adalah melalui tindak balas pengesteran. Ingat lagi tak? Pengesteran mesti alkohol tambah asid karboksilik menghasilkan ester dan air. Tapi kalau untuk lemak ni dia kompleks sikit. Macam ni. So glycerol ni macam mana? Macam ni. Glycerol ni dia sebenarnya alkohol juga. Cuma dia ada 3 OH. Nampak tak kat sini? Dia ada 3 C iaitu propan kan? Propanol. Tapi dia ada 3 OH. Jadi nama dia bukan propanol lah. Tak apa yang ni. Okey. So asid lemak. Asid lemak pula dah. Hari tu asid karboksilik kan? Tak apa, jangan risau. Asid lemak ni macam asid karboksilik juga. Cuma dia ada rantai karbon yang sangat panjang kat sini ni. R ni adalah rantai hidrokarbon. Rantai hidrokarbon yang sangat panjang lah. So bila asid lemak pengesteran kan, so dia mesti ada karboksil group. Ini kumpulan berfungsi dia iaitu C double bond O OH. Ni. Jadi glycerol bertindak balas dengan asid lemak, so dia akan menghasilkan lemak ataupun minyak. Lemak atau minyak bergantung kepada R ni. Nanti sekejap kita tengok. So, dia akan menghasilkan ester dan air. Jadi, nampak tak kat sini ada 3 air kan? Kenapa 3 air? So, 3 air sebab kan, 1 mol glycerol ni satu je. Dia bertindak balas dengan 3 mol asid lemak. Nampak tak? 1, 2, 3. Jadi R ni boleh sama ataupun berbeza bergantung kepada jenis lemak ataupun minyak yang dihasilkan. Okey, 3 air ni 3 mol air kan. So dia akan menghasilkan 1 mol lemak atau minyak dan 3 mol air. 3 mol air ni dia bergabung kat sini kan. Ni H ni, H daripada alkohol, daripada glycerol ni akan bergabung dengan OH daripada asid lemak. So OH akan membentuk H2O kan, 1 air. So sini 2 air, sini 3 air. Cikgu okey ajak. Okey, nampak tak ni? Yang daripada glycerol kita ambil H saja ni. 1 air, 2 air. So ini membentuk 3 air. So inilah yang membentuk 3 molekul air. So yang ni dia bergabung dekat mana ni? Kat sini kan. Sini.
So ni adalah daripada glycerol, ni adalah daripada asid lemak. Okey. Kita tengok jenis molekul lemak. Ada dua, iaitu lemak tepu dengan lemak tak tepu. Apa beza dia? Jadi kita tengok yang lemak tepu dulu. Lemak tepu ni terbentuk ataupun ialah ester, lemak ester kan, ester bagi asid lemak tepu. Jadi asid lemak tepu ni apa benda pula? So, asid lemak tepu tu dia mengandungi ikatan kovalen tunggal antara karbon atom. Jadi ni dalam daripada glycerol kan. Kita tak payah tengoklah yang ni. So molekul lemak tepu ni bergantung kepada asid lemak tepu. Jadi yang ni adalah asid lemak tepu. Ni lemak ni. So molekul lemak tepu ialah ester bagi asid lemak tepu. Dia terbentuk daripada glycerol bertindak balas dengan bergabung dengan asid lemak yang tepu. So kat sini tak ada pun ikatan ganda dua ni. Tak ada ikatan ganda dua ni. Semua ikatan tunggal sahaja. Tengok CH2 ada 16. Rantai karbon dia sangat panjang lah. Dan tak ada ikatan ganda dua. Semua single bond. Kalau awak lukis ni sebanyak 16 ni, formula struktur dia awak akan nampak lah. Dia sebenarnya adalah tepu. Tepu iaitu ikatan kovalen tunggal. Semua tunggal. Okey, kita tengok pula. Ni datang daripada glycerol, ni asid lemak. Yang ni yang kita nak tengok ni. Yang asid lemak ni kan. Yang menentukan molekul lemak tu tepu ataupun tak tepu adalah daripada asid lemak. Jadi tadi kita dah tengok asid lemak tepu kan, molekul lemak tepu. Yang ni kita tengok pula molekul lemak tak tepu. Jadi molekul lemak tak tepu ialah ester bagi asid lemak tak tepu. Okey, tak tepu ni, asid lemak tak tepu maksudnya dia mengandungi ikatan kovalen ganda dua antara karbon atom. Ni tengok tak? Kat sini dia ada dua ikatan ganda dua. Ada ikatan. So bila ada je ikatan ganda dua antara atom-atom karbon bagi asid lemak. So asid lemak dia ni kan. Ni asalnya asid lemak. So dia ni ester dah ni, dia dah bergabung dengan glycerol. Sebab glycerol tambah asid lemak dia akan menghasilkan ester kan. So kalau asid lemak yang bergabung dengan glycerol ni asid lemak tak tepu, maksudnya dia ada ikatan kovalen ganda 2. Mungkin dia ada 2, 3, 4. Bergantunglah kepada jenis lemak tu. Lepas tu, so dia akan membentuk molekul lemak tak tepu. So, molekul lemak tak tepu ni sebenarnya adalah lemak tepu lah. Lemak tepu. Okey, jadi kita lihat kepentingan lemak dan minyak. So semua tahulah memberkatakan tenaga untuk badan. So lemak ni membina sel, membran dan juga hormon-hormon tertentu. Okey. Selain itu juga lemak dan minyak melarutkan vitamin-vitamin tertentu untuk penyerapan dalam darah kita. Iaitu contoh vitamin yang larut minyak apa? Kalau kita masih ingatlah belajar sains dulu, vitamin A, D, E dan K, vitamin yang larut dalam minyak. Jadi, macam mana kita nak tukarkan lemak tak tepu kepada lemak tepu? Tadi kita tahu kan, kalau lemak tak tepu, dia ada double bond. Lemak tepu, dia tak ada double bond. Dia semua ikatan dia antara ikatan kovalen tunggal antara karbon-karbon atom. Jadi sebenarnya yang ni adalah penukaran alkena kepada alkana. Proses penghidrogenan. Kita tambah hidrogen kepada alkena. Ni kita ambil yang bahagian yang nampak double bond je lah. Sebenarnya molekul dia panjang lagi ni. Kita buat ringkas macam ni saja untuk tengok senang. Jadi ni adalah lemak tak tepu. Ni adalah lemak
tepu. Cecair dan pepejal. Yang ni cecair, yang ni pepejal. Jadi bila kita tambah hidrogen kepada lemak tak tepu, dia akan jadi lemak tepu melalui proses penghidrogenan. So proses penghidrogenan ni kita adalah proses untuk pembuatan margarin. So margarin tu kita nak tengok soft dia tu, dia lembut, kelembutan dia tu adalah bergantung kepada amount of hydrogen gas. Kandungan hydrogen gas yang kita tindak balas dalam proses penghidrogenan lah. Kalau banyak hydrogen gas, maksudnya dia kurang lembut lah. Sebab kurangnya dia lagi banyak, dia jadi hasil dia tu lemak tepu tu lagi banyak. So bila lemak tepu lagi banyak, so dia lagi keras. Kalau lemak tak tepu banyak, dia lebih kepada cair. Boleh faham kan? Yang ni tak apalah, jangan stres sangat yang ni. Just tahu untuk tukar lemak tak tepu kepada lemak tepu, kita tambah hidrogen, iaitu proses penghidrogenan. So makin dia nikel, suhu dia 180 darjah Celsius. Okey, kesan lemak kepada kesihatan. So kalau kita makan makanan yang tinggi dengan lemak haiwan, kita suka makan sup daging, sup kambing kan. Yang tu semua tinggi lemak haiwan. Jadi so lemak haiwan ni dia mengandungi kolesterol LDL, kita panggil low density lipolipid. Kalau lemak sayuran, dia HDL, high density lipolipid. So yang bahayanya adalah low density LDL ni yang bahaya. Ingat low die, mati, bahaya. Jadi LDL ni kolesterol yang bahaya sebab ia menyebabkan pengenapan pada dinding salur darah. Seterusnya boleh menyebabkan sakit jantung dan angin ahma dan boleh menyebabkan kematian. Jadi ingatlah, lemak ataupun kolesterol yang bahaya, dalam lemak kan ada kolesterol. Jadi kolesterol yang bahaya adalah LDL. Ingat, die ni, low die. Kalau HDL, dia tak bahaya sebab dia mengurangkan pengenapan pada dinding salur darah, vena dan arteri lah salur darah ni. Okey, yang bahaya adalah LDL. Okey, last sekali kita tengok contoh minyak yang biasa kita gunalah, minyak sawit kan. So minyak sawit ni kita tahu dia diekstrak daripada buah sawit yang sekar. So minyak sawit ni, minyak kan, dia wujud dalam keadaan cecair daripada suhu bilik kan. So dia mengandungi 49% lemak tepu dan 51% lemak tak tepu. So kita kategorikan dia sebagai minyak tak tepu. Lemak tak tepu, so kita panggil dia minyak lah. Sebab serta-serta minyak ni dia bercampur macam-macam. Ada tepu, ada molekul lemak tepu, ada molekul tak tepu. Jadi tengoklah peratusan yang mana lebih banyak. Kalau banyak molekul lemak tak tepu, so dia akan jadi minyak. Minyak ni maksudnya dia wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. So minyak sawit ni juga kaya dengan vitamin A, antioksidan yang kuat dan juga kaya dengan beta karotin kan, salah jenis karotin yang mengandungi vitamin A. Dan keperluan lain minyak sawit, kegunaan yang lain adalah seperti untuk buat margarin, coklat, kek, aiskrim dan mi dan lain-lain lagi lah. Okey, itu sajalah untuk topik untuk subtopik lemak. Ringkas sahaja.